Ya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hulu atau ke hilir. Buta mata. Tak apa. Tapi jangan buta hati. Berapa ramai orang buta mata hafal Quran. Guru-guru saya di Mesir, berapa ramai hafal Quran. Syekh Judah, alim, qiraat. Syekh Reda, Allahyarham, meninggal dah. Syekh Ahmad, Syekh Fathi, semua buta. Tapi hafal Quran, kan mahir bidang apa tu hadis. Tuan-tuan, saya pernah bawa Syekh Reda yang telah meninggal tu, saya pernah bawa dia balik. Kan pasal ada satu ustaz di Kedah ni. Kan saya tak boleh sebut nama lah. Satu ustaz di Kedah ni dia kahwin dengan Arab. Kan dia kahwin dengan Arab Mesir. Kan saya tanya macam mana boleh kahwin dengan Arab Mesir. Kawan-kawan ni cerita dia ni dulu ustaz ni selalu bila balik dia bawa syekh bawa balik rumah tau. Bawa pimpin balik rumah syekh. Jadi orang Arab yang tengah minum teh tu, tengah minum syai tu, bila tengok berkenan. Bagus budak ni. Dia pun offer anak dia. Kan saya pun try bawa syekh saya balik. Tapi sekali mana mau. Dia hari-hari. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, itu buta mata-mata tak ada masalah. Saya pernah dijemput oleh Persatuan Orang Buta di Kuala Lumpur, di Brickfield. Dijemput saya ceramah. Ustaz, boleh tak Ustaz tolong datang ceramah kat tempat kami? Saya kata okey. Ustaz tahu ke tidak Brickfield ni kat mana? Saya tak biasalah. Tak apa Ustaz. Ustaz sampai je dekat KL Central, Ustaz terus. Ustaz ada traffic light, Ustaz belok kiri. Lepas tu Ustaz terus ada traffic light, Ustaz belok kanan. Terus lepas tu atas tu ada monorail, sebelah kiri tu Ustaz belok, Ustaz akan nampak bangunan kami. Saya pun confused. Saya rasa dia ni mesti orang celik tapi kerja kerani dekat pejabat orang buta ni. Saya pun tak tanya banyak. Okey bang, terima kasih. Saya pun datang. Sampai je dia pun datang. Oh, abang yang jemput saya. Oh, rupanya buta. Saya pun cakap, abang baru buta Dia kata, taklah, saya dah lama dah buta. Macam mana pula dia boleh tahu? Kanan kiri ada traffic light lah, apalah. Tak apa lagi. Lepas tu dia kata apa? Okey, jom Ustaz, ikut saya. Aku yang buta ke dia yang buta ni? Dia pula suruh ikut dia. Dia pun bawa pergi dekat tempat ceramah kan. Tempat ceramah dah masuk, ramai orang-orang buta pun semua. Elok je saya sampai, MC pula cakap, Alhamdulillah Ustaz telah pun bersama-sama dengan kita. Macam mana pula dia boleh tahu aku dah sampai? Tak apalah, boleh tahan lagi. Kan saya pun mulakan ceramah lah tuan-tuan. Masya Allah, saya bersama dengan orang-orang yang tiada dosa mata. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum saya nak mulakan ceramah, saya nak tanya, siapa yang mata dia tak buta angkat tangan? Kan pasal saya fikir kalau tengok semua buta, tak ada orang angkat tangan. Saya fikir mula-mula kalau aku ceramah sambil baring pun dia orang bukan tahu. baring kan lah. Tuan-tuan dan puan. Tapi saya tak berani lah. Tak berani. Dia orang ni celik mata hati. Saya dia tanya, Ustaz tu kenapa baring? Kan, ni tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian. Jadi saya nak cerita ikhlasnya Nabi dengan orang buta. Pernah satu hari, cerita ni timbul lepas Nabi wafat tau. Nabi dah wafat. Abu Bakar ambil pemerintahan sebagai khalifah. Abu Bakar ni Siddiq ditanya anak ni Aisyah, ya Aisyah, ada tak apa-apa lagi yang ayah tak buat, yang Rasulullah dulu buat? Aisyah pun fikir, rasanya okey kot ayah. Ayah pun dah bagi bantuan rakyat satu Madinah. Ayah dah bagi klinik satu Saudi. Kan? Ayah dah buat semua dah, kira okey lah. Tapi ada satu lah ayah, ada satu lagi ayah tak buat. Apa dia wahai Aisyah? Ayah, Rasulullah dulu ni dia selalu kerap hari-hari ni dia pergi jumpa satu orang tua, perempuan tua Yahudi, buta mata dia, kat tepi jalan, tepi pasar tu ayah, yang tepi pasar tu.
Orang tu ala orang tua yang selalu kutuk Nabi tu. Yang tu kutuk tu. Makcik tu yang selekeh tu. Apa Nabi buat? Nabi akan suap dia bubur. Oh ya ke? Masya Allah. Kan dia selalu kutuk Nabi. Tapi Nabi tak kisah. Kalau macam tu Aisyah, buatkan ayah bubur. Dia pun buat bubur. Dia pun bagi. Abu Bakar pun bawa bubur, jumpa makcik tu. Elok dia duduk sebelah makcik tu pun kata, lama kamu tak mari. Kan. Lepas tu Abu Bakar pun kata, maaflah makcik, saya ni pun ganti orang. Ganti orang. Saya nak suapkan makcik bubur. Orang dulu bagus. Kata makcik, awal-awal dia kata orang tu bagus, orang dulu tu bagus. Dia pun suap. Elok dia suapnya, makcik tu keluarkan. Kenapa ni makcik? Orang dulu kalau dia nak suap ke aku, dia hancurkan dulu tulang-tulang ni. Ni daging-daging ni hancurkan dulu. Makcik bukannya ada gigi. Makcik bukan ada poliden. Gitu. Abu Bakar kata, sorry lah makcik, sorry. Dia pun hancurkan daging, dia pun suap. Makan. Lepas tu dia ambil lagi suap. Elok suapan yang kedua dia dudah. Apa lagi makcik? Orang dulu kalau dia suap, dia tunggu aku telan dulu. Baru dia akan suap yang seterusnya. Ini kau dah tak menyempat-nyempat. Tuan-tuan. Aku tak nak, kata makcik tu. Kau balik, aku nak orang dulu. Kau pergi panggil orang dulu. Orang dulu tu bagus, ambil berat, wangi. Bila duduk dengan aku ni, aku terasa kasih sayang dia. Dia panggil aku dengan lemah lembut. Dia peluk aku dengan kasih sayang. Dia tak kisah aku dengan badan berbau. Kau tak ada pun peluk-peluk aku. Orang dulu tu bagus, bukan macam Muhammad, dia nama je Rasul, tapi tak pernah datang menghadap aku. Subhanallah. Abu Bakar bila dengar tu, Abu Bakar terkejut. Makcik sebenarnya kenal ke tidak orang yang selalu datang jumpa makcik tu? Entahlah. Ya Allah, tuan-tuan. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, engkau telah menyusahkan kerja khalifah, ya Rasulullah. Nabi selama pergi menyantuni makcik tu, Nabi tak pernah cerita pun, makcik, saya ni Muhammad. Ingat betul-betul, jangan lupa undi saya. Subhanallah. Rupa-rupanya kadang-kadang caranya begitu ya tuan-tuan. Saya nasihat diri saya, diri kita semua, kadang-kadang kita khidmat pada orang ni tak payah bagi tahu identiti lah. Kadang-kadang perlu atas keperluan. Tapi kadang-kadang situasi-situasi tertentu, kadang-kadang itu lebih menyentuh dan lebih menyedarkan, menyentuh orang yang lain yang melihat. Lebih memberi kesan kepada orang lain bila dia tahu orang tu bagi. Abu Bakar rasa, ya Rasulullah, hebatnya engkau ya Rasulullah. Tak diberitahu namanya Muhammad. Tuan-tuan. Sehinggalah bila makcik itu dapat tahu daripada Abu Bakar, orang yang makcik selalu maki itulah orangnya. Terus tercampak hidayah ke dalam hidup dia. Terus mengucap kalimah syahadah, terus insaf. Ini yang saya kata sebab yang kedua ni tuan-tuan, sebab orang buta, sebab tu dia lawan Islam, dia tak faham, dia jahil. Orang macam ni kita kena dekati. Orang-orang yang datang ni, yang datang dalam kuliah-kuliah seperti ini, yang dibuat mingguan ni, subhanallah, tabarakallah, tuan-tuan puan-puan lah ejennya. Ini datang ni bukan saja-saja. Tuan-tuan datang kuliah ni, Cikgu Soekarno duk buat ni adalah untuk melatih tuan-tuan dan puan-puan macam mana tuan-tuan nak jadi ejen sebaran dakwah. Caranya tak perlu dicerita, caranya tak perlu diperkenalkan diri, cerita je pasal agama, cerita dia pasal akhlak, ceritanya pasal kasih sayang Islam, ceritanya betapa indahnya Islam, Quran, sunnah Nabi, hadis Nabi. Subhanallah, tabarakallah. Orang macam ni Nabi tak marah, orang macam ni Nabi tak maki, orang macam ni Nabi tak laknat. Begitu. Sebab yang ketiga, orang hina Islam adalah kerana akhlak dan sikap umat Islam sendiri. Tuan-tuan, macam mana orang tak maki Islam, tak maki Nabi kalau orang Islam sendiri tak mampu nak muliakan Nabi? Hari ini orang boleh buat satu drama. Kalau di Astro tu, kalau tak silap saya di Astro, drama tajuk apa? Halimah Jongang.
Ada. And rumah saya tak ada istro. And tapi iklan tu banyak Halimah Jongang. Halimah tu siapa? Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Tak apa lagi, orang buat pula satu drama tajuk apa? Fatimah Juling. Tak? Ada tak ada? Siapa Fatimah? Fatimah Zahra, cucu anak baginda Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Tak sensitif tuan-tuan. Punya banyak nama. Alah ustaz, kebetulannya lah ustaz, semua tu bukan ada niat pula lah. Kita lah janganlah sensitif sangat lah. Alah. Kita bukannya ada niat, kebetulan je lah ustaz. Okey, kebetulan tak ada niat. Cubalah buat satu tajuk drama Rosmah Jongang. Agak-agak sempat keluar tak? Tak. Saya pun tak setuju kalau orang buat tajuk, saya pun tak setuju. Tapi agak-agak sempat keluar tak? Sempat. Kenapa dengan baginda Ar-Rasul An-Nabi sallallahu alaihi wa barakatuh wasallam yang kita sebut dan selawatnya dalam semayang tak sah semayang, tak sah khutbah tak ada selawat, tak sah mandi semayang jenazah tak ada selawat Nabi, keluarga Nabi kita tak muliakan? Tak cukup dengan itu tuan-tuan, orang pula buat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, nama-nama kopi-kopi apa semua main Ali je. Bukan nak kaji sirah Nabi, bukan nak kaji sirah Sayyidina Ali, bukan nak baca sejarah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bukan nak tengok betapa hebatnya pemerintahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tak cukup dengan itu, orang buat lagu walaupun ialah orang kata tak ada kebetulan, tapi dia kata berdebar-debar hatiku Ahmad ni Allah sebut dalam Quran, ya'ti wa iz qala Isa bin Maryam dalam surah As-Saff tu, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Islam sendiri tak mampu nak jaga. Orang Islam sendiri tak mampu. Ini tiba-tiba kita nak marah sakan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam ini adalah satu orang manusia yang saya kata di awal tadi luar biasa. Tuan-tuan buka, saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa perkara ya. Dan tuan-tuan boleh buka di dalam dalam mafahim an yajibu an tusahhah. Syekh Muhammad Ali An-Nadwi Al-Maliki Al-Hasani menceritakan macam mana baginda Ar-Rasul, di antara kelebihan-kelebihan Nabi tidak pernah disentuh oleh lalat. Baginda Nabi ni tak pernah lalat, tak pernah sentuh. Sebab tuan-tuan pun tahu lalat kalau letak minyak wangi, letak najis kucing, dia pilih mana? Minyak wangi. Itu lalat Kedah. Nabi tak pernah disentuh lalat. Di Malaysia tuan-tuan tak berapa terasa. Tapi kalau tuan-tuan duduk di Saudi, duduk di Mesir, akan ada satu musim lalat penuh. Wah, tension tuan-tuan. Lalat dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini. Tu cerita Piramli. Allahu akbar. Nabi tak pernah. Sebut lagi dalam hadis baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa barakatuh wasallam, matanya nampak surrounding, nampak depan dan belakang. Saya tak nampak belakang tuan-tuan, apa yang berlaku di belakang. Orang sibuk-sibuk tadi naik atas, saya tak tahu apa benda yang dia buat. Tuan-tuan pun bukan nampak orang belakang, tengah jamu, tengah letak nasi Arab di belakang tu, sekejap lagi nak makan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi nampak surrounding mata Nabi. Hebat. Cerita begini orang tak buat ke? Ceritalah dalam TV. Ini anak-anak kita duduk sonok tengok boy. Ultraman, Batman. Sedangkan baginda Ar-Rasul, banyak sangat keistimewaan baginda Ar-Rasul. Mata Nabi, telinga Nabi boleh nampak dan boleh dengar benda yang orang lain tak nampak. Biasa. Nabi boleh nampak. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam